Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini. Kita akan membincangkan bab 4 mengenali tamadun 4.3 ciri-ciri tamadun awal dunia. Kita tengok ciri-ciri tamadun awal dunia. Terdapat pertanian dan perdagangan, sistem pemerintahan, pembentukan bandar, pengkhususan pekerjaan, teknologi, organisasi sosial, agama dan kepercayaan, tulisan dan penyimpanan rekod, kesenian dan kesusasteraan. Okey, kita tengok pertanian dan perdagangan. Mempunyai kegiatan pertanian telah membawa perkembangan kepada kehidupan masyarakat tamadun awal. Kegiatan pertanian digalakkan dengan penciptaan pelbagai peralatan, pembinaan saliran, penciptaan kicik angin dan pembinaan teres di tanah tinggi. Kewujudan kegiatan perdagangan diikuti dengan perkembangan kegiatan pertanian. Perdagangan tempatan, iaitu pertukaran barang kraft tangan dan perkhidmatan seperti kegiatan agama dengan makanan dan barangan pertanian. Perdagangan jarak jauh, iaitu pertukaran bahan mentah seperti logam, emas dan besi antara tamadun yang berbeza. Contohnya, masyarakat sama dengan Mesir dan masyarakat sama dengan Mohenjo-daro. Kita tengok pula sistem pemerintahan, iaitu pembentukan kerajaan bagi pemerintahan kota yang berkembang pesat kesan daripada pembentukan bandar. Pada peringkat awal, pendeta yang mengetuai pemerintahan kota negara, tetapi kemudiannya raja mengambil alih peranan sebagai pemerintah. Raja dibantu oleh pegawai daripada golongan bangsawan dan pendeta memerintah negara kota. Pembentukan undang-undang bagi melincingkan urusan pentadbiran sesebuah negara. Pembentukan bandar. Kewujudan pertempatan kekal di sesebuah kawasan bermula dengan kampung. Penyatuan kawasan kampung bagi membentuk bandar apabila berlaku pertambahan penduduk. Ciri-ciri bandar. Plan susun atur bangunan dan pertempatan yang tersusun. Kemudahan prasarana. Pembinaan sistem perparitan dan pembentungan. Pembinaan kota. Bandar yang dijadikan pusat kegiatan politik, ekonomi, kebudayaan pada peringkat awal kemudiannya berkembang menjadi institusi sosial dan ekonomi yang tersusun. Bandar pertama dibina pada tahun 4000 sebelum Masihi. Antara kota-kota utama adalah Ur dan Uruk, perhampiran sungai Tigris dan Euphrates. Memphis di sungai Nil, Mohenjo-daro di sungai Indus, dan Anyang di sungai Huanghe. Pengkhususan pekerjaan. Pengkhususan dalam bidang pekerjaan wujud disebabkan peningkatan bilangan penduduk di bandar yang berkembang pesat. Pekerjaan baru seperti mengutik cukai, jutera yang mengawal sistem pengairan sungai, tentera, petani yang bekerja di sawah dan pegawai dalam bidang pentadbiran. Kumpulan artisan yang melibatkan diri dalam kerja mengukir, menempa besi dan tembikar. Pertukaran barangan penghasilan daripada golongan artisan antara saudagar dan pedagang. Seterusnya, teknologi, iaitu penciptaan barangan dan monumen serta hasil pertukangan dengan kemahiran dalam teknologi. Hasil ciptaan telah memberi keselesaan kepada masyarakat, iaitu tamadun Mesopotamia terkenal dengan Taman Tergantung Babylon. Tamadun Mesir Purba terkenal dengan pembinaan piramid dan Sphinx. Tamadun Indus terkenal dengan pembinaan negara kota Mohenjo-daro. Pembuatan logam tembaga, gangsa dan besi menghasilkan peralatan seperti bajak dan pertanian. Penggunaan kereta kuda dan kereta lembu dengan roda ciptaan bagi tujuan mengangkut hasil pertanian dan perhubungan penduduk. Masih lagi teknologi.
iaitu kelas sosial berasaskan jenis pekerjaan, kekayaan dan pengaruh wujud dalam masyarakat Mesir purba. Contohnya seperti pemerintah, Fir'aun, golongan agama dan golongan bangsawan berada pada kedudukan tertinggi dalam susunan masyarakat. Golongan saudagar dan artisan berada dalam kelas kedua. Golongan petani dan pekerja yang tidak berkemahiran berada di bawah golongan saudagar dan artisan. Golongan hamba yang terdiri daripada hamba perang dan hamba yang dijual berada pada kedudukan yang paling rendah. Kita boleh tengok gambar rajah di sebelah, iaitu susunan struktur sosial zaman Mesir purba. Seterusnya kita tengok agama dan kepercayaan. Antara Tuhan yang disembah termasuklah Tuhan bulan, matahari, ibu dan sungai. Pengurusan upacara keagamaan oleh institusi agama seperti korban binatang atau mempersembahkan makanan kepada kuasa roh. Pembinaan tempat ibadat yang besar sebagai tanda menghormati Tuhan. Masyarakat Mesir purba mempercayai kehidupan selepas kematian. Seterusnya kita tengok tulisan dan penyimpanan rekod, di mana sistem tulisan yang bermula 5,000 tahun lalu penting bagi membezakan kehidupan zaman prasejarah dan sejarah. Penciptaan sistem tulisan dengan menggunakan ekstrak simbol bagi mewakili pelbagai bentuk idea. Penyimpanan rekod dan perkara penting dapat dilakukan dengan kelahiran tulisan. Tulisan pertama menggunakan simbol ataupun sistem piktograf ataupun simbol gambar. Seterusnya kita tengok kesenian dan kesusastraan, di mana kelahiran hasil sastra dan seni bina yang mengagumkan. Setiap budaya tamadun masing-masing boleh digambarkan pada gaya dan teknik yang digunakan oleh artis. Penciptaan berupa patung dan lukisan Tuhan dan dewa, pahlawan dan pemerintah. Patung-patung dicipta menggunakan tembaga apabila penggunaannya meluas. Tahukah murid-murid, usaha manusia untuk menyesuaikan kehidupan mereka dengan alam sekeliling telah menjadikan manusia lebih kreatif dan inovatif? Kreativiti dan inovasi manusia bergantung pada pencapaian pemikiran dan kekuatan rohaniah mereka. Oleh itu murid-murid, proses pembentukan tamadun merupakan manifestasi kepada pencapaian manusia dalam kedua-dua aspek ini. Terdapat 6 ciri utama tamadun, iaitu pertempatan kekal, kehidupan berorganisasi, sistem pemerintahan, pengkhususan pekerjaan, agama dan kepercayaan, serta bahasa dan sistem tulisan. Diharapkan dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.